Hai semua, video kali ini saya akan buat cara-cara nak jawab soalan ala PSPM. Bagi soalan 1, give two example of organic compound. Jadi awak boleh bagi apa sahaja contoh organic compound yang terlintas dalam kepala. Okey, so yang paling senang, methane. Okey, so alkane with one carbon. Ataupun boleh bagi apa-apa contoh alkohol, contoh propanol. Okey, ataupun boleh bagi contoh yang ada dalam nota, contohnya aspirin, urea. Okey, so apa-apa organic compound lah. Okey, soalan B. Soalan pertama, draw expanded structure untuk 3-methyl 1-pentane. Okey, so kena ingat ciri-ciri expanded structure bermaksud kena tunjuk semua karbon, semua hidrogen, semua bond kena tunjuk. Okey, jadi start dengan 1-pentane. Pentane ada 5 karbon. Okey, 1-pentane bermaksud double bond pada karbon pertama. Kemudian 3-methyl. Okay, pada karbon ketiga ada satu methyl group. Okey, kemudian cukupkan semua bond dengan hidrogen. Kemudian soalan kedua, state the number of primary, secondary and tertiary carbon in the 3-methyl 1-pentane. Okey, so kena ingat ciri-ciri ciri-ciri class of carbon kita mesti tentukan pada sp3 hybridized carbon. Okey, bermaksud karbon yang ada 4 single bond. Okey, so kalau karbon tu dia ada double bond ataupun triple bond, kita tak boleh tentukan class of carbon. Okey, jadi pada struktur ni, pada karbon pertama kita tak boleh tengok, karbon kedua pun kita tak boleh tentukan. So start pada karbon ketiga. So pada karbon ketiga ni dia ada 3 jiran karbon, bermaksud dia adalah tertiary karbon. Okay, pada karbon yang bawah ni dia ada 1 jiran karbon, so dia adalah primary. Pada karbon pada karbon yang ini dia ada 2 jiran karbon, so dia adalah secondary dan hujung sekali adalah primary. Okey, jadi tak boleh tinggalkan jawapan dalam bentuk macam ni sebab soalan minta state the number. Okey, jadi jawapan patut ditulis. Okay, so primary carbon ada 2, secondary carbon ada 1 dan tertiary carbon ada 1. Okey, so next question, soalan C. Identify and name all the functional group. Okey, jadi kat sini macam mana kita nak detect ada berapa functional group, kita tengok pada markah. So kalau ada 5 markah bermakna ada 5 functional group. Okey, so yang pertama adalah di sini. Okay, so functional group ni namanya adalah carbon-carbon double bond. Kemudian kita ada lagi di sini, COC ni. Okey, COC ni adalah ether. Okey, kemudian kita ada benzene ring. Okey, so yang ini adalah aromatic ring. Okey, kemudian Br ni adalah halogen. Okey, dan last sekali kita ada C double bond OH ni. Okey, so ini adalah karboksil. Okay, so jangan tertukar functional group dengan homologous series. Okey, kemudian soalan C. So 1-butene is unsaturated hydrocarbon that could exist in several isomeric form. Okey, so define hydrocarbon. So ini boleh refer notes lah. Okey. Kemudian draw the structure formula of 1-butene. Okey, so butene bermaksud ada 4 karbon. Okey, dan 1-butene bermaksud karbon-karbon double bond pada karbon pertama.
Okey, kemudian soalan ketiga, draw one isomer. Okey, untuk chain isomer, positional dan juga functional group. Okey. So, untuk draw isomer ni kena ingat apa ciri-ciri isomer ni. Okay, so kalau untuk chain isomer, syarat dia adalah kedudukan functional group mesti sama, tapi kita hanya ubah dia punya kedudukan carbon sahaja. Okay, dia punya chain of carbon. Okay, kalau ini straight chain, kita jadikan dia branch lah. Okay, so kalau straight chain 4 carbon, kita pendekkan dia. Okay, untuk chain isomer. Okay, so kita pendekkan jadi 3 carbon. Okay, kemudian double bond tetap pada carbon pertama. So kita jadikan satu branch lah dekat sini. Okey. Kemudian kalau untuk positional isomer, so positional isomer adalah chain kekal tapi kita hanya ubah kedudukan double bond. Okey, ataupun kita ubah kedudukan functional group. Kalau ini functional group pada carbon pertama, so kita tukar pada carbon kedua. Okey, jadi 4 carbon juga. So kita ubah kedudukan carbon double bond. Okey. Dan untuk functional group isomer, semua ingat 4 pasangan. Okey. So ini adalah alkene. So alkene pasangan dia adalah cycloalkane. Okay, jadi kita kena lukis cycloalkane with 4 carbons. Okey, so kita boleh lukis. Okey, boleh lukis cyclobutane lah. Ataupun kita boleh lukis cyclopropane tapi ada satu branch methyl group. Okey, so mana-manalah daripada dua jawapan ni. Okey, so next question. Give a difference between homolytic cleavage dan heterolytic cleavage. Okey, so bagi satu sahaja perbezaan dia lah. So ini pun boleh refer note. Okey. Kemudian soalan yang kedua disuruh arrange stability of carbocation. Okey, sebelum kita nak arrange, kita nak arrange stability, kita kena tentukan dulu class of carbocation. Okey, jadi kalau untuk compound yang pertama, so kita boleh nampak dekat sini carbocation ni ada dua jiran carbon di sini, bermaksud dia adalah secondary carbocation. Di compound yang kedua ni adalah methyl carbocation. Compound yang ketiga dia ada satu jiran carbon, bermaksud dia adalah primary. Okey, dan compound yang last kali ni dia ada 3 jiran carbon, bermaksud dia adalah tertiary carbocation. Okay, so stability of carbocation depends on number of alkyl group. Makin banyak alkyl group yang attach pada carbocation, makin stabil. Okey, jadi susunan dia adalah start dengan methyl carbocation sebab dia tak ada langsung alkyl group, followed by primary. Okay, followed by secondary. Paling stabil adalah tertiary carbocation. The next question, name the types of reaction that occur in the following reaction scheme. Okay, so kita tengok dulu reaction yang pertama. So dari sini kita boleh nampak daripada single bond jadi double bond. Okay, daripada ada OH tak ada OH. Okay, bermaksud kita buang OH ni. So buang maksudnya kita eliminate. So reaction ni adalah elimination. Okay, reaction yang kedua, okay, daripada
daripada double bond jadi single bond. Okey. Dan daripada tak ada hidrogen, tambah satu hidrogen kat sini dan tambah lagi satu hidrogen kat sini. Okey, tambah maksudnya kita add. So, dia adalah addition reaction. Okey, dan equation yang ketiga adalah so kalau kita tengok dari segi bond, daripada single bond, daripada single bond kepada single bond juga. Bond tak berubah. Tapi yang berubah kat sini daripada hidrogen, dia gantikan dengan klorin. Ganti maksudnya dia substitute. So, reaction ni adalah substitution reaction. Okey. So, kita tengok soalan kedua. So, dia bagi molecular formula C5H12. So, ini adalah molecular formula untuk alkane. Okay. So, dia dah buat isomer untuk alkane 1, 2 dan 3. Okay, soalan 1 dia suruh bagi IUPAC nomenclature untuk ketiga-tiga isomer. Okay, so isomer pertama, so kita boleh tengoklah kat sini. So ada 1, 2, 3, 4, 5. So 5 carbon adalah pentane. Okay, isomer kedua. Okay, 1, 2, 3, 4. So butane. Kemudian kita nak nomborkan, ingat kena nomborkan yang paling dekat dengan substituen. So nombor 1 patut di sinilah. So substituen ni metil pada karbon kedua. So dia adalah 2-metil butane. Okey, dan untuk isomer yang ketiga, so yang ini akan jadi parent 3 karbon. Kemudian kita boleh nomborkan daripada kiri ataupun kanan sebab substituen dia sama saja akan berada pada karbon kedua. So, struktur ketiga 2,2-dimethyl propane. Okey. Kemudian soalan kedua, dia suruh compare boiling point antara isomer kedua dan isomer ketiga. So, kita boleh tengok dekat sini, kedua-dua isomer ni bilangan karbon dia samalah. So, isomer 1 ada 5 karbon, isomer 3 pun 5 karbon. Tapi yang membezakan sini dari segi dia punya chain. Yang ini straight chain dan ini adalah branch. Okey, so kita akan discuss berkaitan dengan dia punya chain lah. Okey, so kita boleh cerita sama ada kita nak cerita berkenaan dengan yang straight chain ataupun kita boleh cerita yang branch. Either one lah. Okey, so kalau kita nak cerita yang straight chain, so okay, isomer 1 has 3 surface area, so stronger van der Waals process. Okay, so isomer 1 has higher boiling point than isomer 3. Okay. Kemudian soalan yang ketiga, dia suruh write the propagation and termination step, the reaction mechanism for the isomer which give only one product, okay, in the bromination reaction. So yang boleh menghasilkan satu produk sahaja. Okay, jadi dekat sini kalau kita tengok isomer 1, 2 dan 3. So kalau isomer 1, so kita ingatlah bromination bermaksud kita nak substitute bromin dengan hidrogen. Jadi kita boleh substitute hidrogen kepada karbon pertama, karbon kedua dan karbon ketiga. So bermaksud isomer 1 ni ada 3 produk. Isomer 2 pun kita boleh substitute pada karbon pertama, kedua ataupun ketiga. So ada lebih daripada 1. Tapi kalau isomer ketiga, kita letaklah mana-mana karbon pun, dia akan menghasilkan produk yang sama. Jadi, kita kena pilih isomer yang ketiga lah. Dan soalan minta untuk propagation dan termination step sahaja. Okay, jadi, untuk mekanisme,
propagation step. Okay, so reaction yang pertama adalah kita nak hasilkan free radical of alkene. Okay, jadi kita nak putuskan ikatan antara karbon dan hidrogen. So, untuk putuskan ikatan, kita kena bertindak balas dengan free radical bromine. Okey, jadi arrow satu kita bagi kepada karbon, dan satu lagi bagi pada hidrogen yang kemudian akan form bond dengan free radical bromine. Okey, jadi kita akan dapat once kita dah dapat free radical of alkene ni, so radical ni kalau nak simple, alkene ni kalau nak simple kita boleh tulis. Kemudian kita nak masukkan bromine ke dalam free radical ni, so kita kena react dengan another Br2. Okey, jadi kita nak masukkan satu sahaja bromine ke dalam free radical ni. Jadi kita kena putuskan ikatan antara dua bromine ni lah. Okey, jadi satu bagi pada bromine sebelah kanan, satu bagi pada bromine sebelah kiri yang kemudian akan form bond dengan free radical alkene. Okay, jadi kita akan dapat okey, so untuk termination step ambil reaction yang menghasilkan final product sahaja. Okey, yang akan menghasilkan produk yang macam ni. Bermaksud kita akan pilih reaction antara free radical bromine dengan free radical of alkene. Okay, so arrow tunjuk ke dalam menunjukkan nanti dia akan form bond lah kat situ. Okay, untuk soalan ketiga. Soalan 3 adalah untuk topik alkene. So dia dah bagi tahu alkene can be prepared by dehydration of alcohol. So dia suruh write the chemical equation untuk 3-methyl-2-butanol when heated with concentrated mineral acid. Kemudian label major, produk A dan minor produk B. Okey, jadi yang pertama sekali kita kena lukis dulu structure 3-methyl-2-butanol. So kita start dengan 2-butanol. 2-butanol bermaksud ada 4 karbon. Itu bermaksud OH pada karbon kedua dan ada metil pada karbon ketiga. Okay, so untuk undergo dehydration reaction, so kita mesti react dengan concentrated sulfuric acid dan heated. Okey. Jadi reaction ni adalah elimination reaction. So kita akan eliminate H2O. Okey, so maksudnya kita akan eliminate OH dan juga satu hidrogen daripada jiran sebelah. Sama ada kita nak buang daripada jiran sebelah kiri ataupun jiran sebelah kanan. Okay, so kalau kita buang daripada jiran sebelah kiri kat sini, jadi double bond akan berlaku pada karbon pertama dan kedua. Okay, so satu hidrogen dah hilang. Okay, so double bond kat sini. So OH pun dah hilang. Okay, so dapatlah alkene. Dan kalau kita buang hidrogen daripada jiran sebelah kanan, so double bond akan berlaku pada karbon kedua dan ketiga. Okay, so pada karbon pertama tak ada apa-apa perubahan. Pada karbon kedua, OH akan hilang. So double bond akan berlaku pada karbon kedua dan karbon ketiga. So pada karbon ketiga tu H akan hilang. Okey, so dan ini adalah
produk yang kedua. Okay, kemudian dia suruh label major produk adalah A. Okay, so untuk tentukan major dan minor produk, kita kena tengok ada berapa bilangan alkyl group yang attach pada karbon-karbon double bond. Okay, so dekat sini adalah karbon-karbon double bond. So dia punya bilangan alkyl group ada 1, 2, 3. Okay, dan kalau untuk produk yang atas, ini karbon-karbon double bond. So, bilangan alkyl group dia hanya ada 1. Jadi, untuk produk bawah ni, dia ada 3 alkyl group. Bermaksud dia adalah major produk. So, kita label A. Dan yang atas adalah minor produk. Kita label B. Okay, soalan kedua, dia suruh nyatakan apa rule. Okay, so rule yang kita tentukan tadi, yang kita kira berapa alkyl group semua tu, namanya adalah Setzeff rule. So, eja betul-betul Setzeff rule ni sebab Setzeff rule ni nama orang. Okay, kemudian soalan ketiga, dia suggest chemical test to distinguish alkene A from 2 methyl butane. So, bermaksud kat sini dia suruh distinguish antara alkene dan dia suruh distinguish antara alkene dan alkane. So, kita ada 2 test, sama ada kita boleh buat Bayes test ataupun bromination test. Okey, so saya ambil contoh Bayes test. So, cara tulis adalah kena tulis nama test. Nama test adalah Bayes test, pun eja betul-betul. So, dia punya reagent dan condition. So, kita akan guna alkaline KMnO4. So, KMnO4 dalam basic, medium, cold and dilute. Okey. So, kita buat reaction. So, kita ambil alkene tadi. So, alkene A. So, kita ambil alkene A. Okay. So, alkene A react with KMnO4 OH minus cold dilute. Okay. So, untuk distinguish alkene dan alkene, so hanya alkene sahaja yang boleh react dengan alkaline KMnO4 ni. Jadi akan ada reaction lah. Okay. Jadi kita akan dapat produk diol. 2 OH akan masuk. Okay. 2 OH akan masuk pada karbon-karbon double bond dan juga akan menghasilkan MnO2 precipitate. Okay, dia punya observation dia adalah, so warna asal KMnO4 adalah purple. Okay, akan decolorize and brown precipitate form. Dan kalau untuk alkane, so alkane dia nak 2 methyl butane. Okay, so 2 methyl butane. Butane ada 4 karbon dan ada methyl pada karbon kedua. Okay. So, alkane tak boleh react dengan alkaline KMnO4. Kita tulis no reaction. Okay, dan observation dia. Okay, purple color of KMnO4 remain unchanged. So, ataupun kita boleh buat bromination test. Okey, tapi syarat dia adalah in the dark. Okey, so boleh tengok rujuk nota lah untuk bromination test. So, untuk next question, based on the following reaction scheme, so write the structural formula LMN. Okey, so ini adalah chemical reaction of alkane. So, kita tengok yang pertama.
Okay, so alkene react dengan hidrogen in catalyst. Nickel ni sebagai catalyst, so ini dia akan buat hydrogenation. Okay, so types of reaction dia adalah addition. Bermaksud kita nak tambah dua hidrogen ke dalam ke dalam carbon-carbon double bond. So kalau untuk L, so addition bermaksud daripada double bond jadi single bond. Kemudian dua hidrogen akan masuk. Okay, next kita tengok reaction dengan HCl. Ini adalah hydrohalogenation. Okay, hydrohalogenation bermaksud kita akan masukkan H plus dan juga Cl minus. So kat sini memandangkan dua ion yang berbeza yang kita akan masukkan dalam alkene. Dan alkene ni pun dia unsymmetrical. Jadi ingat kita kena follow Markovnikov rule. Markovnikov rule bermaksud electrophile mesti masuk pada carbon yang lebih banyak hidrogen. So kita akan dapat produk. So sama juga dia akan melakukan addition reaction. So hidrogen akan masuk pada carbon yang banyak hidrogen dan Cl akan masuk pada carbon yang kurang hidrogen. Okay, untuk formation of N, so reaction ni pun sama juga adalah hydrohalogenation. Bermaksud kita akan masukkan H plus dan juga Br minus. Tetapi dekat sini kita ada peroxide. So bila ada peroxide, kita akan jadi anti-Markovnikov rule. So akan jadi sebaliknya lah compare to N. Jadi double bond akan jadi single bond. So hidrogen akan masuk pada carbon yang kurang hidrogen dan bromin akan masuk pada carbon yang banyak hidrogen. Okey, dan soalan kedua disuruh write the mechanism for the conversion of K to N. Okey, so yang inilah kita nak hasilkan produk ni. Okey, so mechanism ini ada dua step. So step yang pertama adalah formation of carbocation. So daripada alkene dia react dengan HCl. Okey. Jadi untuk reaction kat sini flow of electron mesti daripada higher density of electron to the lower density of electron. So arrow mesti daripada double bond akan serang hidrogen ni. Okay, sebab hidrogen kurang elektron dan pada bahagian double bond ni banyak elektron. Okay, serang tu maksudnya dia akan ambil, so hidrogen ni akan ambil. Jadi dua elektron yang free ni akan diberikan kepada klorin. Okay, jadi dan reaction ni adalah slow. Okay, jadi okay, so hidrogen yang diambil ni akan attach pada carbon-carbon double bond, follow Markovnikov rule, so dia akan attach pada carbon yang pertama ni lah. So untuk attach ataupun untuk form bond dia perlukan elektron. Jadi dia akan ambil dua elektron daripada double bond ni untuk form bond kat situ. Okay, jadi double bond akan jadi single bond. So dia akan form bond baru dengan hidrogen yang di attack tadi. Okey, so pada carbon yang kedua ni, so tak cukup bond sebab dia baru ada 3 bond. Jadi dia akan bercharge positif, jadi terhasillah carbocation. Okey, kemudian klorin ni tadi dia dah terima 2 elektron, so dia akan bercharge negatif lah sebab dia dah terlebih elektron. Okey, so ini adalah step yang pertama. Okey, step yang kedua, once kita dah ada negatif ion dan positif ion, okey, so Cl minus ni bolehlah masuk pada carbocation. Okey, arrow pun sama, mesti daripada negatif kepada positif. Okey, daripada higher density of electron to the lower density of electron. Okey, dan reaction ni fast. Okey, so Cl minus ni dia akan serang carbocation dan dia akan buat bond lah kat situ. So dapatlah final product. Dapatlah produk N. Next question.
Okay, soalan 4 melibatkan chapter alkohol. Okay, so dia kata kat sini 2-methyl-2-propanol cannot undergo oxidation reaction but it can react with propanoic acid to produce ester. Okay, jadi soalan pertama. So dia suruh draw structure 2-methyl-2-propanol and classify it is primary, secondary or tertiary. So daripada soalan pun kita dah tahu dah apa kelas 2-methyl-2-propanol ni sebab dia kata cannot undergo oxidation. So tertiary alcohol cannot undergo oxidation. Jadi sepatutnya structure ni mesti lukis tertiary alcohol. Okay, so kita start dengan propanol. Propanol ada 3 karbon. 2-propanol bermaksud OH pada karbon kedua dan dia ada methyl substituent pada karbon kedua. Okey, jadi so kat sini betul lah. Okey, alkohol ni adalah tertiary alkohol. So jawab soalan. Okey, tertiary alkohol. Okey, soalan kedua dia suruh show the preparation of 2-methyl-2-propanol daripada alkin D. So macam mana kita nak menghasilkan alkohol ni daripada alkin? Okey, jadi lukis dulu 2-methyl-2-propanol. Okey, daripada alkin. Alkin bermaksud dia ada double bond. So macam mana daripada double bond ni kita nak jadikan dia single bond, lepas tu kita nak masukkan OH. Okey, jadi kat sini kita akan buat hydration. Hydration bermaksud kita nak masukkan air lah. Okey, so daripada alkin yang macam mana? So kita akan buat dia double bond sama ada di sini ataupun di sini lah, sebab dia akan menghasilkan produk yang sama je. Okey, jadi alkin. Okay. So kita nak masukkan OH dan H pada karbon-karbon double bond ni. So kita nak buat hydration. Hydration bermaksud kita akan react dengan water dalam acidic medium. Okey. Soalan ketiga, dia suruh write the equation 2-methyl-2-propanol to produce ester C. Okey, so dia dah cakap kat sini 2-methyl-2-propanol ni react dengan propanoic acid. Okey, untuk menghasilkan ester C. Okey, so kita start dengan 2-methyl-2-propanol. Dia react dengan propanoic acid. Propanoic acid, propane. Propane ada 3 karbon. Dan dia ada carboxylic acid. Mesti ada C. Double bond OOH. Okay, so formation of ester, ingat. Mesti ada carboxylic acid. Mesti dalam acidic medium dan panaskan. Okay, mesti lengkap lah reagent dan condition. So reaction ni adalah condensation reaction, bermaksud dia akan remove H2O. Okay, so kalau carboxylic acid ni, kalau dia buang OH, dia akan tinggal. Dan hidrogen dia akan buang, dan alkohol dia akan buang hidrogen. So O akan attach kat sini dan salin sahaja yang selebihnya itulah. So dapatlah ester. Okey. Kemudian soalan yang keempat, suggest chemical stance to distinguish between 2-methyl-2-propanol from 1-propanol. Okey, so kat sini dia suruh distinguish dua-dua alkohol. Okey. Jadi apa beza dia adalah kat sini class of alcohol lah. So 2-methyl-2-propanol tadi adalah tertiary alcohol dan 1-propanol adalah primary. So kita nak distinguish classes of alcohol, so kita guna Lucas. Okay. So soalan minta write the equation dan observation, so kena lengkap lah. Nama test dia adalah Lucas test. Reagent dan condition. ZnCl2 in concentrated HCl. Okay, so kita start dengan
2-methyl 2-propanol. React dengan Lucas reagent. Kat sini kena ingat untuk Lucas test, untuk chemical test ni adalah berapa lama masa yang diambil untuk kita dapat cloudy solution. Okey. So kalau untuk tertiary alcohol, so kita akan dapat immediately. Okay, bermaksud ada reaction. So OH ni akan ditukarkan kepada Cl. Okay, so kita akan dapat haloalkin lah. So dia punya observation dia adalah cloudy solution form immediately. Okay, tapi kalau untuk 1-propanol, okay, 1-propanol memang tak akan dapat cloudy solution. Walaupun kita dah panaskan, tetap tak dapat lah. Okay, bermaksud tak ada reaction. So kita tulis no reaction. So observation dia adalah no cloudy solution form even after 10 minutes heating. Okay. Okay, untuk next question, soalan B. Compare boiling point 2-methyl 2-propanol dan juga 1-butanol. Okay. So kita nak tengok boiling point. So dua-dua alkohol. Okay, dan bilangan OH dia pun sama sebab dia ada satu OH, bermaksud bilangan hydrogen bond dia sama. Okay, dan kalau kita kira bilangan karbon dia pun sama. Okay, so 2-methyl 1-propanol ada 4 karbon, 1-butanol pun ada 4 karbon. Okay, jadi dekat sini reason dia adalah branch lah. Okay, so faktor branch. Okay, so kalau kita compare 1-butanol higher boiling point compare to 2-methyl 2-butanol. Okay, faktor dia adalah faktor branch lah. Okay, so point yang pertama. Okay, next question. So soalan kelima melibatkan topik karbonil. So structure E produced through oxidation of 2-butanol. So using hot acidify KMnO4. So write the chemical equation for this reaction and give the IUPAC name of E. So yang pertama kita lukis dulu 2-butanol. Okey, butanol, butin ada 4 karbon, 1, 2, 3, 4. 2-butanol menunjukkan OH pada karbon kedua. Okey, kemudian oxidation menggunakan hot acidify KMnO4 bermaksud KMnO4 dalam acidic medium dan heated. Okey, so class of alcohol ni adalah secondary alcohol. So oxidation of secondary alcohol akan menghasilkan ketone. So CH, COH tu akan ditukarkan kepada C double bond O, CH3. Okay, kemudian dia sebagai IUPAC nomenclature, so ketone ni adalah non. Okay,
Next question, soalan B. So dia suruh, dia bagi reaction scheme, kemudian dia suruh draw the structure of F, H and I. Okay. So yang pertama F. F ni adalah formation of, so ini adalah aldehyde. So kita nak hasilkan aldehyde, F ni mesti daripada primary alcohol. Okay. Kemudian once kita dah dapat aldehyde, so kita nak react dengan KCN dalam acidic medium. So ini adalah addition reaction. So untuk compound G, saya buat kat sini lah. G addition, so dia akan berlaku pada C double bond O. So pada C double bond O tu, C double bond O akan jadi C single bond O. So hidrogen akan masuk pada O dan Cn minus akan masuk pada C. Okay. Dan I adalah reaction dengan 2,4-dinitrophenylhydrazine. So ini kita nak buat Brady test. Okay, function of Brady test kita nak identify kehadiran C double bond O. So kalau ada C double bond O bermaksud boleh react lah dengan 2,4-dinitrophenylhydrazine. So kita akan dapat orange precipitate. So structure I. So reaction ni adalah condensation reaction. Okay. So C double bond O, O akan hilang. Kemudian O akan hilang, kemudian dia akan bergabung dengan 2,4-dinitrophenylhydrazine ni lah. So macam mana structure 2,4-dinitrophenylhydrazine? Okay, hydrazine adalah NH2NH2. Okay, so dia akan bergabung dengan phenyl iaitu benzene ring. So ada NO2 pada karbon kedua dan keempat. Okay, so dia akan melakukan condensation. So dia akan buang O daripada karbonyl dan juga dua hidrogen daripada 2,4-dinitrophenylhydrazine. So dia akan gabunglah dekat situ. Okay, so dapatlah orange precipitate. Okay, soalan kedua. Give IUPAC name untuk F dan G. Okay, so untuk F adalah alkohol. So OH attach pada karbon pertama. So dia adalah 1-butanol. Okay, dan G adalah aldehyde. So dia adalah butanal. Okay, sebab dia 4 karbon. Okay, so name the reaction that convert G to H. Okay, G to H. Okay, so macam saya cakap tadi, dia adalah addition reaction. Okay. Kemudian, suggest suitable chemical test to distinguish between G dan propanol. Okay, G ni adalah aldehyde dan propanol adalah ketone. So, chemical test yang kita boleh guna untuk differentiate aldehyde dan ketone adalah Tollens test. Okay. So, nama test adalah Tollens reagent. Okay. So, yang boleh react dengan Tollens reagent adalah aldehyde. So, aldehyde kita tadi adalah butanal. Butanal react dengan Tollens reagent. So, reaction ni adalah oxidation reaction. Okay. Jadi, aldehyde ni akan melakukan oxidation. So, dia akan jadi pada C double bond O2 akan jadi C double bond O, O minus. So, akan dapat carboxylic ion. Dan juga kita akan dapat silver precipitate. So, observation dia adalah silver mirror form. Okay, tapi kalau ketone dapat negative result lah. Ketone tadi adalah propanol. Dia react dengan Tollens reagent. No reaction.
So observation dia adalah non-silver mirror. Okay, so last question. Question 6. Question 6 adalah melibatkan topik carboxylic acid. Okay, so dia bagi reaction scheme, kemudian dia suruh draw structure P, Q, R, S, T. Okay. Okay, untuk P adalah preparation of carboxylic acid. So, kita nak menghasilkan carboxylic acid. So, dekat sini kita menggunakan weak oxidizing agent. So, kalau weak oxidizing agent bermaksud P ni mesti aldehyde. Okay, so kita kena prepare daripada aldehyde. Okay. Once kita dah dapat carboxylic acid, so kita yang pertama kita react dengan metal, magnesium, so kita akan dapat salt. So Q, so carboxylic acid akan bertindak sebagai acid, bermaksud dia akan donate proton. Okay, so daripada C double bond O, OH, dia akan buang proton iaitu H+. So, jadi carboxylic ion, kemudian Mg2 plus akan masuk. So, untuk balance charge, kita kena darab 2. Okey, kemudian reaction dengan alkohol dalam acidic medium dan heated. So, ini adalah esterification. So, R adalah ester. Okey, jadi carboxylic acid. Okay, so C double bond O, OH, OH akan dikeluarkan. So pada alkohol, H akan dikeluarkan. So dia akan bergabung. So akan jadi ester. Okey, kemudian untuk penghasilan S, ini adalah reaction dengan weak base. Okey, iaitu sodium bicarbonate. Okey, jadi salt akan terhasil. So carboxylic acid, dia akan donate proton. So, tinggal carboxylic ion dan Na plus akan masuk. Okey, dan T adalah reaction dengan strong base. Okey. So, reaction dengan strong base. Okey, pun sama juga. So, akan terhasil. Plus akan masuk. Okey, soalan kedua, give IUPAC name of carboxylic acid U. Okey, so carboxylic acid U. So, sinilah soalan kedua. Okey, so nombor 1 sentiasa pada COOH. Sini 2 dan sini 3. Okey, jadi pada karbon kedua kita ada methyl group. So, 2-methyl propanoic acid. Kemudian soalan ketiga, dia suruh outline synthesis of U from a specific alcohol. So, kita nak hasilkan U daripada alkohol. Dia lebih kurang sama je reaction dengan aldehyde tadi. So, kita kena buat oxidation reaction, tapi syarat dia mesti menggunakan strong oxidizing agent. So, mesti start dengan alkohol lah. So, mesti menggunakan strong oxidizing agent iaitu KMnO4, H+, heated ataupun boleh guna juga dichromic. Okay, so apa-apa strong oxidizing agent lah. Okay, so carboxylic acid U akan terhasil. Okay, so untuk soalan B, soalan suruh compare antara dua komponen yang mana higher boiling point dan juga solubility. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, bilangan karbon dia sama. 1, 2, 3, 4. Sini pun 1, 2, 3, 4. Okay, tapi yang berbeza di sini adalah bilangan carboxyl group COOH. Okey. Jadi makin banyak carboxyl group, makin banyak
hydrogen bond yang dia boleh bentuk lah. Okey, jadi so kat sini saya label A dan B lah supaya senang untuk estimation. Okay, so kita explain untuk boiling point dulu. Okay, so untuk boiling point A has higher boiling point. Okay, so reason dia disebabkan A has more carboxyl group compared to B. So A can form more stable hydrogen bonded dimer between molecules. Okay, so strength of hydrogen bond in A stronger than B. Okay, so untuk solubility pula, because A can form more hydrogen bond with water molecule. Okay, so itu sahajalah untuk latihan ala-ala PSPM ni. So saya harap dengan video ni dapat bantu semualah. Okay, so itu sahaja pula untuk PSPM. Bye.